Hai, Assalamualaikum. Saya Zul daripada Koponik dan DIY Malaysia. Hari ini kita akan sambung lagi dengan sistem kuasa solar bagi ternakan ikan siakap di rumah dalam polytank secara aquaponik. Dan dalam video yang lepas saya dah tunjukkan cara untuk tukar bateri AC/DC air pump Hailia CP60 dan saya tunjukkan juga cara untuk upgrade bateri yang lebih besar supaya pump tu boleh hidup tanpa bekalan TMB selama 3 hari. Tujuan saya upgrade bateri itu adalah untuk memanjangkan tempoh masa ataupun backup time supaya pump ni masih lagi boleh hidup walaupun tanpa bekalan TMB. Sebab kita tahu ikan siakap ni memang tak boleh bertahan kalau tak ada pump oksigen. Dan pump oksigen perlukan tenaga elektrik. Dengan bateri yang asal yang memang sedia ada dalam pump ni hanya boleh bertahan tanpa bekalan elektrik selama 8 jam saja pada mode yang paling rendah ataupun paling slow. Jadi selepas kita dah upgrade kepada bateri yang lebih besar, bateri asal 12 mAh kita tukar kepada bateri 105 mAh dan pump ni mampu bertahan selama 73 jam pada mode medium. Fokus video kali ini pula adalah tentang regulator ataupun speed controller untuk kita mengawal kelajuan DC air pump 12 volt yang mana pump tu saya akan gunakan dengan sistem kuasa solar sepenuhnya. Ada dua sebab kenapa saya nak kurangkan kelajuan dan juga output pump tu. Yang pertama, pump tu agak terlalu kuat dan output agak tinggi, 48 liter per minit. Tapi kalau tuan-tuan nak gunakan pump ni sebagai main pump ataupun pump utama, mungkin okey, tak perlu nak kurangkan kelajuan. Tapi bagi sistem saya, pump ni hanyalah sebagai backup pump dan pump utama saya adalah Hailia CP60. Yang kedua, sebagai backup pump, saya nak pastikan DC pump ni boleh running tanpa henti 24 jam sehari, 7 hari seminggu hanya dengan menggunakan sistem kuasa solar saja. Tujuannya supaya dalam tangki siakap tu sentiasa ada oksigen yang cukup semasa tiada bekalan tenaga daripada TMB. Sekadar cukup untuk pastikan ikan siakap tu dapat terus hidup. Dan untuk pump utama, Hailia CP60 berfungsi sebagai bekalan utama untuk oksigen dalam tangki, dalam biofilter dan bekalan oksigen tambahan yang boleh membantu mempercepatkan pembesaran ikan siakap. Inilah dia pump yang saya maksudkan tadi. Ini adalah DC air pump ataupun pump oksigen menggunakan 12 volt DC. Kebanyakan air pump yang ada dalam pasaran menggunakan 240 volt AC, tapi yang ni agak unik sebab hanya menggunakan DC voltage 12 volt. Dan power cuma 25 watt dan air capacity ataupun output daripada pump ni adalah 48 liter per minit. Dan kalau tuan-tuan masih ingat, inilah pump yang saya gunakan untuk sistem kuasa solar tanpa bateri. Dan dalam sistem tu kita cuma perlukan solar panel dan juga voltage regulator yang khas untuk sistem kuasa solar dan juga pump ni. Sistem tu memang tak ada bateri. Cuma kelemahan sistem tu hanya boleh berfungsi pada waktu siang saja semasa ada cahaya matahari. Dan untuk sistem tu memang sangat sesuai kalau kita jadikan sebagai backup pump ataupun pump oksigen tambahan. Tapi untuk projek ni, pump ni kita akan gunakan sebagai backup pump dan dia akan on selama 24 jam sehari. Tapi sebelum kita pasangkan regulator, saya akan cuba onkan pump ni pada tahap maksimum. Kita nak tengok macam mana yang dikatakan output 48 liter seminit ni. Dan untuk power source ada dua, sama ada kita menggunakan bateri 12 volt ataupun kita gunakan AC adapter step down daripada 240 volt AC kepada 12 volt DC. Tapi untuk test ni saya akan gunakan bateri 12 volt, bateri yang saya gunakan dalam sistem kuasa solar. Kita sambungkan dulu hose untuk air stone. Okey, untuk bateri yang saya gunakan adalah bateri AGM 12 volt, bateri yang saya gunakan untuk sistem kuasa solar. Kapasiti bateri adalah 105 mAh dan bateri inilah yang mampu untuk hidupkan pump Hailia CP60 selama 3 hari pada mode medium. Kita pasangkan kabel negatif dan kemudian kabel untuk positif. Positif warna merah dan negatif warna hitam. Okey, kalau tengok ni pump kita dah mula hidup. Inilah dia gambaran kekuatan pump oksigen 48 liter seminit dan bagi saya sebagai backup pump ini adalah terlalu kuat dan saya tak perlu onkan pump ni sekuat macam ni. Jadi sebab itulah saya akan pasangkan regulator untuk kurangkan kekuatan ataupun kelajuan pump ni. Dan sebenarnya kalau terlalu kuat macam ni, silap-silap ikan pun boleh jadi stres. Dah macam nak mendidih dalam ni.
Lagi satu, apa yang saya suka dengan DC pump ni, bunyi dia lebih senyap kalau kita nak bandingkan dengan AC pump yang biasa. Dan saya rasa tuan-tuan masih boleh dengar suara saya yang jelas walaupun saya dekat tepi pump ni. Okey, tadi kita buat sambungan secara terus antara pump dan juga bateri. Tapi sekarang ni saya dah tambah dengan power meter sebab saya nak tengok berapa sebenarnya yang pump ni akan tarik, pump ni akan draw bila kita onkan pump ni. Kita sambungkan. Kalau kita tengok dekat power meter ni, pump ni tengah draw 33 watt dan current 2.6 amp. Okey, walaupun pada pump ni tadi spek dia cuma 25 watt saja power rating, tapi bila kita test gunakan power meter ni, dia draw 33 watt. Itu normal untuk peralatan elektrik ni. Kebiasaannya penggunaan sebenar adalah lebih tinggi pada power rating yang biasanya ada dekat belakang ni. Sebab itulah kalau kita nak design sistem kuasa solar ni, kita nak buat kiraan, kita tak boleh bergantung 100% pada rating yang ada pada peralatan. Memang kita kena test dengan power meter berapa penggunaan sebenar. Kemudian barulah kita boleh kira saiz bateri, saiz solar charge controller, saiz solar panel dan sebagainya. Dan sekarang ni kita akan pasangkan regulator untuk kita kurangkan kekuatan pump ni dan kita akan tengok perbezaan power rating oleh pump ni. Inilah regulator yang saya akan gunakan untuk kurangkan kekuatan pump ni dan pada masa yang sama akan mengurangkan jumlah penggunaan tenaga oleh pump tu. Untuk sambungan simple saja, ada input dan juga output. Input adalah kepada kita punya bateri dan output kepada kita punya pump. Dekat sini ada label power dan sini motor ataupun pump. Untuk dapatkan peralatan yang saya gunakan dalam video ni dan video-video sebelum ni, tuan-tuan boleh rujuk pada link yang saya sediakan di bawah dekat video description. Link tu akan bawa tuan-tuan ke platform online store sama ada Shopee ataupun Lazada. Tuan-tuan boleh buat pembelian secara terus. Dan jika produk-produk tersebut dah tak available, saya akan gantikan dengan produk yang lain yang mempunyai fungsi yang sama atau lebih baik daripada sebelum ni. Jom kita sambung. Saya dah siap buat sambungan kita daripada bateri, power meter, regulator dan sambungan kepada pump. Dan untuk on kan kita pusing kita punya variable ni, pump dah mula hidup. Sekarang saya akan pusingkan variable resistor ni untuk dapatkan kekuatan yang saya rasa sesuai sebagai backup pump ni. Kemudian kita akan tengok berapakah jumlah penggunaan tenaga. Dan saya rasa dengan kekuatan macam ni pun dah cukup lah sebagai backup pump ni. Tak perlu terlalu kuat. Yang penting pump ni boleh running 24 jam setiap hari. Kalau tak ada power TMB pun pump ni mesti kena boleh running lagi. Jadi sebab itulah kita tak perlu terlampau kuat. Yang penting cukup oksigen untuk pastikan ikan ni akan terus hidup. Dan yang paling penting sekarang kita tengok berapakah jumlah penggunaan tenaga oleh pump ni dengan kekuatan yang macam ni. Kalau kita tengok pada power meter sekarang, dia tengah draw cuma 10 watt saja dengan kekuatan ni. 10 maksimum pun 11 watt saja. Current 0.84 amp. Okey, bagi saya pump ni memang sangat efisien walaupun dia cuma draw 10 watt. Tapi kalau kita tengok tadi, oksigen yang dihasilkan memang dah cukup kuat dan lebih pada yang kita perlukan. Dan bajet power saya untuk pump ni sebenarnya adalah 15 watt. Jadi apa yang saya boleh buat sekarang ni, saya boleh kuatkan lagi pump ni ataupun saya boleh gunakan pump ni untuk tangki yang lain juga sebagai backup. Okey, kita cuba setkan pump ni untuk dia draw sebanyak 15 watt. Okey, ni contoh untuk kalau 15 watt. Lebih kuat pada tadi. Tadi cuma 10 hingga 11 watt. Ini contoh 15 watt. Ini pun memang dah lebih daripada cukup. Dan yang penting sekarang ni, bila kita dah berjaya untuk kurangkan jumlah penggunaan tenaga oleh pump ni, secara tak langsung kita boleh kecilkan sistem kuasa solar ni. Maksudnya kita boleh gunakan bateri yang lebih kecil, solar charge controller yang lebih kecil dan juga solar panel yang lebih kecil. Jadi secara tak langsung akan mengurangkan kos untuk sistem kuasa solar. Dan yang paling penting, ternakan ikan sekap kita akan selamat. Walaupun bila tak ada TMB, kita boleh gunakan sistem kuasa solar untuk hidupkan pump oksigen ni. Okey, untuk projek ni sebenarnya banyak lagi benda yang belum siap. Sistem kuasa solar pun saya belum buat permanent installation lagi. Dan pada masa yang sama, saya masih lagi testing beberapa peralatan. Jadi, saya akan share dalam video-video seterusnya nanti. Jadi, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aquaponik Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.